Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Jamadil Akhir 1 Februari bersama saya Adik Masyarum dan berikut tajuk utama malam ini. Suami tumbuk isteri depan anak diburu polis. Juga empangan Bukit Merah menyusut pengguna berdepan masalah air. Berang kerana isteri enggan berbaik semula, seorang lelaki sanggup bertindak menumbuk belakang badan serta menarik rambut isterinya di depan khalayak ramai di Tasik Bandar Darul Aman. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu Superintenden Rozi Abu Hassan berkata, pasangan suami isteri itu dikatakan dalam proses penceraian kini tinggal berasingan sejak 8 November lalu. Ketika kejadian, mangsa berusia 22 tahun itu pergi ke kawasan Tasik untuk mengambil anak perempuannya berusia 6 tahun yang dijaga sementara oleh suspek. Namun tiba-tiba suspek bertindak memukul mangsa menyebabkan wanita itu menjerit meminta tolong sebelum orang awam datang membantu. Rozi berkata suspek bagaimanapun berhenti memukul mangsa dan melarikan diri selepas orang ramai menggertak akan membuat laporan polis. Jelas beliau pihaknya telah menerima laporan dan mengenal pasti identiti suspek berusia 33 tahun. Beliau berkata susulan daripada itu sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah IPD Kubang Pasu kemudian melakukan pemeriksaan di sebuah rumah di belakang Pasar Changlun pada jam 1 pagi tadi untuk mengesan suspek. Bagaimanapun rumah itu didapati berkunci serta tidak berpenghuni. Sehingga kini gerakan mengesan suspek masih dilakukan. Katanya, hasil semakan mendapati suspek mempunyai rekod jenayah lampau membabitkan kes pukul sehingga mendatangkan kecederaan. Lebih 2,000 penduduk di Taman Sri Bayu 2, Bedong, Sungai Petani terjejas apabila bekalan air di kawasan perumahan mereka sering terputus sejak 3 tahun lalu. Keadaan itu menyebabkan mereka terpaksa berhabisan ribuan ringgit setiap bulan untuk menanggung kos makan dan minum di luar serta mencuci pakaian di pusat Dobi. Menurut Marina Ramli, 49 tahun, dia terpaksa menghabiskan duit kira-kira RM600 sebulan atau RM45 setiap 2 hari untuk mencuci pakaian di Dobi. Malah dia yang menyara 6 anak bersama 3 cucu terpaksa memperuntukkan kira-kira RM70 sehari untuk membeli air minuman dan membeli makanan kerana tidak dapat masak di rumah. Malah katanya lori air yang dihantar syarikat air Darul Aman SADA tidak mencukupi untuk kegunaan mereka sekeluarga. Baju sehari nak kena pergi basuh. Kerana rimpunkan 2 hari pergi basuh baju saja pun dah RM45. Kerana belanja makan hari, pagi pun kena beli, malam pun kena beli. Tang tu saja pun dah dekat 40. Lepas tu ayak kena beli 2 kotak satu hari. 2 kotak, 1 kotak dah RM9 lebih, 2 kotak dah berapa dah. My bil ayak pun melambung. Apa cerita? Ayak tak ada tapi bil melambung. Bagi pesara tentera Zulkifli Muhammad Mursalin, 54 tahun, masalah gangguan bekalan air paip di taman itu semakin serius pada 2019 apabila gangguan air kerap berlaku beberapa kali dalam setahun. Katanya keadaan itu lebih buruk sejak kemarau melanda negeri ini. Jelasnya ketiadaan air merencatkan aktiviti harian seperti mandi, mencuci pakaian dan yang paling merunsingkan apabila berlaku kematian. Malah ada yang terpaksa membatalkan majlis perkahwinan gara-gara tiada bekalan air. Jadi kalau kematian di hospital, tak jadi masalah lah hospital uruskan. Kematian di sini. Jadi itu satu masalah lah. Untuk kenduri yang terdekat yang tu lah. Jadi ditunda lah kan. Kerana tu. Seorang lagi penduduk, Siti Nurfikah Idris, 43 tahun berkata biarpun tidak menerima bekalan air paip, namun dia tetap perlu membayar bil air sebanyak RM50 sebulan. Katanya ramai penduduk yang terpaksa pergi ke rumah saudara mara untuk mandi. Ada juga yang bercadang menjual rumah kerana tidak tahan dengan masalah air yang dihadapi. Lepas tu bila kami telefon SADA kata mereka hantar ayak 2 hari sekali.
Kalau kami kata macam kami ni anak ramai. Mereka hantar kadang-kadang pukul 12 pukul 1 pagi baru sampai rumah kami. Lepas tu petang ni kami nak beli apa? Mereka kata kalau nak ayak suruh beli tong. Bukan semua mampu beli tong. Tong lah bukannya murah mahal. Kita pula suami je kerja, bini tak kerja. Sehubungan itu, penduduk berharap pihak SADA dapat mencari jalan penyelesaian supaya bekalan air dapat disalurkan ke kawasan perumahan mereka seperti biasa. Sementara itu, di Perak lebih 250,000 pengguna di Bagan Serai, Parit Buntar, Kamunting dan Taiping bakal berdepan masalah bekalan air. Exko Perdagangan, Pertanian dan Industri Makanan Negeri Razman Zakaria berkata, jangkaan itu ekoran paras empangan Bukit Merah yang semakin menyusut. Pada masa hari ini punya tu level air tu adalah 21.8. 21.3 dan kalau sampai kepada 20 maksudnya satu kaki lagi lah. Sekaki lebih sikit lagi pengairan tu akan diberhentikan. Terus kaki tu dia masuk dalam keadaan kritikal dah, berhati-hatilah untuk mengambil tindakan apa yang sepatutnya diambil tindakan. Beliau ditemui media selepas meninjau paras air di empangan Bukit Merah hari ini. Menurut Razman, ketika ini paras air empangan Bukit Merah menyusut dari paras biasa 8.69 meter ke paras kritikal pengairan tahap 3 6.41 meter. Penyusutan paras air itu juga akan menjejaskan hampir 9,000 pesawah bagi pengairan air ke 19,200 hektar sawah di kawasan terbabit. Katanya selain cuaca, penggunaan air empangan terbabit adalah pelbagai daripada aktiviti pertanian kepada penggunaan domestik, sektor perindustrian dan ternakan kolam ikan arwana menyebabkan paras air kolam Bukit Merah semakin kritikal. Sekiranya paras air empangan Bukit Merah tidak kembali pulih sehingga pertengahan Februari ini, aktiviti pembenihan awan akan dilakukan. Dan jika pembenihan awan juga tidak berjaya, kerajaan negeri juga terpaksa menjadualkan semula jadual pengairan bagi menyalurkan air ke kawasan sawah. Menurut beliau, perkara itu diputuskan selepas mengadakan perbincangan bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Jabatan Pertanian Negeri dan Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA. Dalam isu berlainan, Razman Zakaria berkata kerajaan negeri Perak akan menguatkuasakan enactment kawalan kerbau dan lembu bagi mengelakkan ternakan itu dibiar berkeliaran sehingga menyebabkan kacau ganggu dan membahayakan keselamatan awam. Enactment yang dijangka setiap hujung tahun ini akan memfokuskan kepada penetapan zon khas kawasan haiwan ternakan. Secara jangka panjang kita merancang supaya kita buat zon. Kan zon ternakan hanya ternakan sekarang. Sekarang kita kata kita nak baca di lembah kita pun banyak ramai orang ternak. Kan di lembah kita baru ni yang masa yang Mak Berhormat Menteri Besar turun kan. Jadi ada pengaduan bahawa di lembah kita tu ramai yang ternak yang lepas berkeliaran sampai orang langgar dan sebagainya kan. Katanya enakmen tersebut juga akan menetapkan supaya penternak mempunyai padang ragut dan tidak membiarkan ternakan mereka berkeliaran. Jelas beliau, dengan adanya peraturan itu, penternak boleh didenda dan haiwan mereka disita sekiranya melanggar undang-undang yang ditetapkan. Razman berkata demikian kepada media selepas Majlis Kesyukuran sempena penyerahan geran Tanah Surau di PPMS Bukit Merah hari ini. Semalam, 40 ekor lembu dijumpai mati di sebuah ladang buah naga di Sungai Rotan Padang Gajah Berwas. Berdasarkan keadaan mulut ternakan itu yang berbuih, haiwan-haiwan tersebut disyaki terminum atau termakan racun. Lembu-lembu itu dilaporkan memasuki satu kawasan ladang buah-buahan di situ yang tidak berpagar untuk makan rumput. Ekoran kejadian tersebut, pemilik haiwan ternakan berkenaan kerugian kira-kira RM160,000. Harapan 13 kaki judi untuk mendapat angpau tidak kesampaian apabila polis berjaya membongkar kegiatan judi online di sebuah kedai dekat Jalan Batu 3 Lama, Kelang. Pemeriksaan mendapati premis yang beroperasi di tingkat 1 itu sudah aktif sejak 2 bulan lalu.
Operasi bermula jam 6.30 petang semalam hasil risikan dan penyamaran berjaya menembusi pintu premis judi berkenaan. Seorang peniaga premis turut ditangkap. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Judi, Maksiat dan Kongsi Gelap di 7 Bukit Aman, SAC Muhammad Nur Yusof Ali, operasi dilakukan dengan kekuatan 3 pegawai dan 7 anggota. Sindiket ini katanya menggunakan pintu bermagnet bagi mengawal kemasukan pelanggannya. Dalam serbuan itu, polis merampas 14 buah komputer riba judi, modem dan sejumlah wang tunai RM1,598. Risikan percaya sindiket judi ini mengaut keuntungan sekurang-kurangnya RM5,000 sehari. Kesemua suspek berusia 21 hingga 50-an kemudian dibawa ke IPD Kelang Selatan untuk tindakan lanjut. Sanggup jadi pelarian akibat perang. Bertemu kembali. Ribut kuat yang kerap melanda beberapa negeri kebelakangan ini adalah berpunca daripada fasa perubahan monsun yang melanda kebanyakan negara ketika ini. Menurut Pengarah Kanan Pusat Instrumentasi Meteorologi dan Sains Atmosfera Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ambun Dindang, selain faktor perubahan monsun, fenomena tersebut turut berpunca daripada krisis perubahan iklim yang berlaku di seluruh dunia. Karena perkara ini semakin kerap, kerana kita tahu juga memang salah satu faktornya lah perubahan iklim lah. Kita tahu dari segi perubahan iklim ini akan memberikan impak cuaca ekstrim itu akan lebih ekstrim dan dia lebih kerap. Itu salah satu penemuan lah oleh para saintis berkenaan dengan impak perubahan iklim terhadap cuaca ekstrim di seluruh dunia. Jelasnya setakat ini negara masih belum menghampiri fasa peralihan monsun tetapi sedang berada di penghujung monsun timur laut. Situasi berkenaan telah menyumbang kepada pembentukan awan cumulonimbus. Jadi di dalam awan cumulonimbus yang besar ini biasanya berlaku perolakan yang kuat. Jadi apabila berlaku perolakan kuat dalam awan ini akan terbentuklah corong-corong awan di dasar awan cumulonimbus ini. Dan corong awan ini biasanya akan akan menjulur ke bawah lah jika angin ricih yang melalui dasar awan yang agak kuat. So awan yang menjulur ini yang kita namakan puting beliung kecil ini akan memusahkan udara di sekitarnya dan akan menyebabkan kerosakan di muka bumi. Sementara itu, beliau menjangkakan ribut kuat dan petir akan berlaku dalam masa terdekat di beberapa buah negeri di semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Namun disebabkan fenomena puting beliung yang berlaku itu berskala kecil, ia menyukarkan pihak Met Malaysia untuk melakukan sebarang ramalan. Kerajaan menyediakan peruntukan geran bernilai RM19.2 juta kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan PSK di seluruh negara tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bantuan itu diberikan kepada PSK yang menyediakan perkhidmatan penjagaan, perlindungan dan pemulihan kepada kumpulan sasar Jabatan Kebajikan Masyarakat, antaranya warga emas dan orang kurang upaya OKU. Memang kita mempunyai peruntukan yang khusus daripada kerajaan dan di samping itu kanak-kanak istimewa dan juga orang tua yang tidak tinggal di rumah yang dikhaskan oleh kerajaan ataupun NGO ini, kerajaan juga mempunyai peruntukan walaupun mereka tinggal di kampung, di rumah sendiri. Untuk orang tua dan sebagainya memang ada peruntukan khas untuk mereka. Beliau ditemui media selepas mengunjungi Pusat Jagaan Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Istimewa Insan sempena sambutan perayaan Tahun Baharu Cina 2022 di Ibu Negara siang tadi. Terdahulu, Datuk Seri Ismail turut meluangkan masa mengadakan lawatan ke Pusat Jagaan Selangor King George V. Silver Jubilee Fund di Jalan Loku yang menempatkan warga emas. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun. Cuti 3 hari sempena Hari Wilayah Persekutuan dan Tahun Baru Cina dimanfaatkan sepenuhnya warga kota. Lebih menarik, percutian orang ramai bersama keluarga di Kuala Lumpur turut menggaikan pakaian serba merah bagi sama-sama menyambut perayaan kaum Tionghoa. Wartawan Hanisa Hasanuddin melaporkan.
keadaan jalan di sekitar Kuala Lumpur terutamanya di Jalan Tun Razak dan Jalan Bukit Bintang sesak. Malah kru berita Al-Hijrah sendiri terpaksa menempuh kesesakan lalu lintas tersebut. Ruangan parkir di pusat membeli belah terkemuka juga terpaksa ditutup kerana sudah penuh. Sepanjang jalan, saya berjaya merakam detik orang ramai bergambar bersama ahli keluarga dengan berlatar belakangkan hiasan sambutan Tahun Baharu Cina. Kesemuanya dari pelbagai kaum, malah ada juga kelihatan pelancong asing yang turut meraikannya. Sementara itu, saban tahun semestinya orang ramai akan tertumpu untuk berkumpul di pekarangan pusat beli belah pavilion untuk melihat paparan skrin besar visual 3 dimensi. Kali ini, aksi paparan ngauman seekor harimau menarik perhatian pengunjung. Dari sudut yang berbeza, kehadiran ribuan orang ramai merupakan lubuk rezeki buat peniaga jalanan. Ada peniaga yang menjual barang perhiasan pelitup muka, tidak menang tangan melayan pelanggan yang tidak putus singgah di kedainya. Suasana harmoni yang dirakam kru berita Al-Hijrah di ibu negara tadi menunjukkan betapa kuatnya semangat keluarga Malaysia yang sememangnya sudah sebati di dalam diri masyarakat di negara ini sejak dulu lagi. Lautan merah di ibu negara. Bukan ada kaum Cina, malah ada juga India, Melayu, bahkan ada juga warga luar yang turut meraihkan perayaan Tahun Baru Cina ini. Meskipun padat dengan manusia, SOP dapat dijaga dalam mengekang penularan wabak jangkitan COVID-19 di dalam negara. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah menempatkan anggotanya di beberapa lokasi tumpuan percutian bagi memastikan tiada pihak yang sengaja berhenti dan berkumpul di laluan kecemasan. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Eddie Fadli Ramli berkata, antara lokasi panas pemantauan ialah di Genting Highlands, Pahang, Port Dickson di Negeri Sembilan dan laluan ke utara yang sering menjadi pilihan untuk berkonvoi. Ya, kita akan pastikan semua anggota-anggota kita berada di kawasan-kawasan hotspot pusat-pusat percutian dan peranginan di seluruh negara. Dan kita akan pantau, kita akan pastikan semua penunggang motosikal dan juga siapa yang pergi bercuti itu mematuhi segala peraturan jalan raya bagi memastikan aliran trafik berjalan lancar di kawasan tersebut. Menurut Eddie Fadli, penunggang motosikal dan pemandu kereta yang berkonvoi semasa cuti perayaan Tahun Baru Cina diingatkan tidak berkumpul di lorong kecemasan kecuali dalam kes kecemasan. Tegas beliau, tindakan itu boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya lain dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Katanya, JPJ akan memantau bagi mengelakkan kejadian berkumpul di lorong kecemasan seperti yang tular baru-baru ini daripada berulang. Beliau berkata demikian kepada media selepas operasi bersepadu Tahun Baru Cina tahun 2022 di kilometer 1 Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands. Israel rejim apartheid. Israel adalah rejim apartheid. Itu tegas Badan Hak Asasi Manusia Amnesty International. Menurut Setiausaha Agongnya Agnes Callamard, laporan mengenai jenayah Israel itu tetap akan dikeluarkan walaupun ditentang keras rejim Zionis. Menurut Agnes, pihaknya senada dengan dua lagi badan hak asasi manusia iaitu B'Tselem dan Human Rights Watch dalam mendakwa Israel atas perbuatan jenayah apartheid ke atas wilayah Palestin dan rakyatnya. We are publishing the report tomorrow. The report is a product of 4 years of work, research, engagement with experts, and also engagement with the Amnesty movement. So we have about 70 sections around the world representing 10 million people who are standing by and are prepared to launch the report. Menurut Agnes, Israel secara sistematik telah mendiskriminasi dan mengamalkan polisi yang menzalimi rakyat Palestin sama ada di Gaza, Timur Baitul Maqdis maupun di seluruh tebing barat, yang termasuk mengadakan kepungan, merampas kediaman dan menyekat pergerakan. Mengulas mengenai kritikan Israel terhadap laporan itu yang disifatkan sebagai penipuan dan anti-Semitik, Agnes menegaskan tidak timbul isu anti-Semitik atau anti-Yahudi kerana badan itu sememangnya menentang sebarang bentuk diskriminasi kaum.
Sebaliknya, kritikan terhadap Israel itu adalah berdasarkan kajian dan bukti yang jelas. Seorang bekas tentera Perancis dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan menculik dan membunuh seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun 5 tahun lalu. Tertuduh sebelum ini mengaku bersalah membunuh kanak-kanak itu. Ketika membuat pengakuan itu, tertuduh Nordal Lelandais, 38 tahun, menyatakan kematian kanak-kanak itu adalah tidak disengajakan. Dia juga memohon maaf kepada ahli keluarga mangsa. Kanak-kanak malang itu hilang ketika menghadiri satu majlis perkahwinan di timur Perancis. Nordal adalah salah seorang tetamu pada majlis itu. Pada awal siasatan, dia nafi terlibat dalam pembunuhan itu sehinggalah polis menemui kesan darah kanak-kanak berkenaan di dalam kereta bekas tentera itu. Konflik perang di Syria meninggalkan kesan dan trauma mendalam kepada rakyatnya sehingga mereka sanggup menjadi pelarian di negara jiran. Mahmud Abu Zaid yang berasal dari Ghutah, Syria, pernah menyaksikan malah melalui sendiri pengalaman menjamah daun-daun kering bagi mengalas perut mereka. Derita yang dilalui mangsa perang itu dikongsikan sendiri kepada wartawan Nazirah Syaringat. Dekat dengan kerja-kerja kemanusiaan. Terus langsung kepada tangan-tangan pelarian sebagai rakyat Malaysia. Ini dari opak untuk Peristiwa hitam yang dilalui Mahmud 8 tahun lepas di Syria menjadikan dia nekat untuk merentasi sempadan menuju Lembah Bika bersama isteri dan 3 anaknya yang kini berusia 2 hingga 12 tahun. Roket yang dilepaskan ke Ghutah beranapkan kediamannya. Malah tragedi itu masih berbekas hingga kini apabila kedua tangannya cacat akibat terkena serpihan roket. Demi keselamatan keluarganya, dia lebih rela menjadi pelarian asalkan dapat hidup dengan aman meskipun tidak sempurna seperti insan lain. Saya tak pernah pulang ke Syria sejak peristiwa itu atas faktor keselamatan dan sebenarnya saya memang tidak mampu untuk balik ke sana kerana situasi itu sangat bahaya. Malah lebih baik untuk saya tinggal di kamp pelarian ini. Status sebagai pelarian membataskan dirinya untuk bekerja secara tetap dan beliau amat menghargai sumbangan rakyat Malaysia yang banyak membantu mereka mengharungi situasi sukar ini. Sementara itu, Ketua Misi Kemanusiaan Rescue Syria MAPIM Malaysia Dr. Sani Arabi Al-Kahiri berkata pihaknya optimis untuk mewujudkan sekolah buat anak-anak pelarian di kem-kem di Lubnan sebagai asas kepada kehidupan mereka. Merentasi dengan apa yang pemerintah Lebanon ini, kita menjaga sensitiviti, namun kita sudah pun bersama dengan tim lapangan di sini untuk menggerakkan sekolah-sekolah pelarian. Itu paling kadar yang kita mampu. Kita tak mampu untuk membina, walaupun kita dah bertanya banyak tahun nak membina semula, namun kita faham ada sensitiviti yang berkait dengan kerajaan Lebanon. Kita hanya membekalkan kemah dan juga membaiki sahaja, dan lebih dari itu kita mula gerakkan sekolah, dan yang terbaru insya-Allah kalau Allah izinkan adalah wakaf dan bila. Laporan Nazirah Syaringat bersama jurukamera Mazian Seman, Lubnan untuk Berita Al-Hijrah. Sumbangan untuk Rescue Syria Mission MAPIM boleh disalurkan ke akaun Maybank bernombor 5628-3463-6987 atau layari www.rayuansyria.com. Akikah di Mekah serendah RM370. Itu yang ditawarkan syarikat Euros Travel and Tours yang Berhad yang turut membuka program berkenaan di Tanah Suci untuk berkongsi rezeki bersama penduduk di sana dengan tawaran harga istimewa berkenaan. Sebelum ini, harga akikah di Mekah bernilai RM490. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Euros Travel and Tours Nia Berhad, Mujhim Sharafi Syamsul Bahrim, menyedari nilai harga yang murah menjadi asbab ibu bapa melakukan sunat muakkad itu, pihaknya mengambil inisiatif menawarkan harga mampu milik kepada pihak yang berminat. Hari ini kalau siapa daftar hari ini dan besok akan dapat RM370 lah. Diskaun dia sebanyak RM120 diskaun dia. Yang mana contoh kalau dia tak ada pelanggan kita
dia ada date dia sendiri, mungkin minggu depan ke, 2 minggu akan datang ke, sebulan akan datang ke. So dia nak dapatkan harga 370 ni. So dia just daftar hari ni ataupun besok dengan meletakkan deposit RM100 sahaja. Lepas tu seminggu sebelum dia nak laksanakan akikah tu, barulah buat full payment. Proses akikah tersebut akan dilakukan selepas 24 jam ibu bapa mendaftar dan mereka juga akan turut menerima bukti sembelihan serta agihan e-sijil kurma ajwa 250 gram dan air zam-zam. Sementara itu, agensi tersebut juga melantik mutawif-mutawif dari Malaysia yang berpengalaman bagi menjamin pelaksanaan akikah berkenaan dari mula hingga sesi pengagihan daging. Bagi anda yang ingin mendaftar atau untuk maklumat lanjut, boleh hubungi talian 010-213-7434 atau layari laman web yang tertera. Baik, laporan tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Selamat menyambut Tahun Baru Cina diucapkan kepada semua keluarga Malaysia berbangsa Tionghoa yang meraikannya. Semoga Tahun Baru ini membawa kegembiraan dan kebahagiaan kepada anda. Sebelum itu, jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Adik Syahrum. Assalamualaikum dan selamat malam.